tanpa membuang masa, ayo kita teruskan dengan sesi webinar kita yang bertajuk Jom Kenali Orang Utan yang akan dibicarakan dengan lebih mendalam selepas ini. Dengan penuh rasa bangganya, saya ingin mempersilakan Puan Amalina binti Adnan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, boleh dengar jelas tak suara saya? Boleh. Boleh. Okey. Saya try share screen dulu ya. Okey, nampak saya punya screen? Nampak. Nampak. Okey, terima kasih. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati Barisan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia, seterusnya Barisan Pelajar UTM dan semua pelajar-pelajar dan murid-murid sekolah yang hadir pada sesi perkongsian kita pagi ini. So, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak UTM kerana sudi menjemput saya untuk memberi share lah orang bilang ataupun berkongsi, bukan mengajar tapi ingin berkongsi sedikit mengenai khazanah kita iaitu orang utan. So untuk sebagai pengenalan saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. So nama saya ialah Amalina Adnan, boleh panggil Puan Amalina sahaja. Dan saya berkhidmat sebagai seorang educator ataupun pendidik dalam salah satu NGO yang ada di Sabah lah, iaitu Hutan atau nama penuhnya Kinabatangan Orang Utan Conservation Program. Saya ingin minta maaflah sedikit sebab saya tak berapa sihat pagi ni dan suara sedikit sengau. Tapi jangan risau, tidak boleh berjangkit juga melalui online. Okey, di sini ingin saya perkenalkan saya punya organisasi dululah tempat saya bekerja. So, hutan ataupun Kinabatangan Orang Utan Conservation Program ni ialah satu NGO ataupun badan bukan kerajaan yang mana pada tahun 1996 dia telah didaftarkan di negara Perancis oleh kedua pengarah urusan lah iaitu Dr. Mark dan Dr. Isabel yang mana kedua-dua ni sendiri berbangsa Perancis lah. Dan pada tahun 1998 NGO kami telah menjalankan kerja penyelidikan di Sabah dengan kerjasama daripada Jabatan Hidupan Liar. Okey, dan sekarang dari tahun 1998 hinggalah sekarang 2021, hutan KOCP ataupun Kinabatangan Orang Utan Conservation Program ni telah berjaya bertahan selama 23 tahun lah dalam kerja-kerja konservasi dan hidupan liar khususnya di negeri Sabah lah. Dan organisasi kami tidak terlampau banyak bekerja lah sehingga sekarang kami hanya ada lebih kurang dalam 50 lebih orang staff lah dalam NGO ini. Dan dalam organisasi kami ada 5 unit utama, iaitu yang pertama seperti yang anda boleh lihat dalam saya punya skrin. Yang pertama ialah kajian orang utan liar, seterusnya pemantauan hidupan liar, penghijauan semula ataupun reforestation, pembiakan burung walit dan yang terakhir sekali ialah unit pendidikan. So unit pendidikan ni yang macam saya buat sekarang ni lah, yang mana saya sendiri bekerja di bawah unit ni.
So visi dan misi adalah seperti yang kamu boleh baca sendiri dalam slide ni. So kami base dekat Kinabatangan, iaitu di Sabah, di bahagian timur Malaysia. Mungkin kamu ada yang first time dengar ataupun yang sebelum ni tidak pernah dengar di mana itu Kinabatangan. So Kinabatangan ni seperti yang kamu boleh nampak dalam peta ni lah. Dia berada kalau di negara Malaysia, dia terletak di timur, dan kalau di negeri Sabah sendiri, dia pun terletak di sebelah timur lah, di situ, Kinabatangan. Okay? Dan bercakap mengenai Kinabatangan ni, dia ada 6 habitat lah. Habitat tempat hidupan liar yang mana contohnya seperti swamp forest, semi swamp, dry forest dan hutan paya bakau, gitulah. Dan di Kinabatangan juga terdapat pelbagai spesies hidupan liar. Contohnya seperti yang anda semua boleh lihat dalam slide ni lah. Kita ada orangutan, kita ada 8 spesies hornbill ataupun burung enggang. Kita ada the smallest bear in the world, sun bear. Kita ada rhino yang paling kecil tapi sekarang sudah pupus lah. Begitu juga dengan gajah. Kita juga ada spesies gajah yang paling kecil di dunia, iaitu di Kinabatangan lah. Dan ini adalah contoh gambar yang diambil pada tahun 1937, di mana kalau kita tengok pada waktu ini, kondisi air tu dia masih jernih dan hutan pun kalau kita tengok dia masih lagi dalam keadaan yang sihat lah, yang lebat. Dan itu gambar orangutan ni adalah gambar orangutan yang pertama diambil daripada sanctuary hidupan liar hilir Kinabatangan dan dibawa ke zoo di US. Dan ini adalah gambar Kinabatangan pada hari ini yang mana jelas kelihatan hutan tu dia fragmentation lah, berlaku fragmentasi di situ, yang mana hutan ni dia terpisah antara satu sama lain lah disebabkan oleh agriculture, contohnya macam kelapa sawit lah, tidak lain tidak bukan kelapa sawit lah. Tapi saya tidak cakap lah yang kelapa sawit ni is a bad for our wildlife, tapi inilah yang hutan NGO hutan sendiri buatkan, di mana kami ingin mencipta satu situasi menang-menang antara kelapa sawit supaya negara kita dapat berkembang, ekonomi negara kita lebih pesat dan juga nasib hidupan liar kita pun dalam masa yang sama tidak terjejas. Okey. So itu tadi sedikit pengenalan mengenai Kinabatangan dan organisasi kami. So sekarang mari kita kenali khazanah kita, iaitu orangutan. So terlebih dahulu saya ingin bertanya, apa itu arboreal species? Ada yang tahu di sini apa itu arboreal species? Mungkin boleh direct cakap dekat mikrofon ataupun tulis dalam chat. Ada yang tahu? Oh, tak tahu. Okey, tak apalah. Mungkin ada yang tak tahu ataupun mungkin ada yang malu-malu untuk bercakap. Tidak apa, nanti saya terangkan apa itu arboreal species. So, sekarang mari kita tengok 5 spesies great apes di dunia. Great apes ni maksud dia kera besar. Kita ada 2 apes, satu laser apes dan great apes. So, di sini great apes ada 5, iaitu yang pertama kalau kamu boleh tengok dalam gambar ni, gibbon, yang kedua orangutan, seterusnya chimpanzee, gorilla dan Homo sapiens. Homo sapiens ni kita lah manusia. So, kita adalah spesies great apes. So, kalau kita tengok dalam gambar ni, apa yang membezakan antara 5 great apes ni ialah sinilah dia punya struktur
kepanjangan tangan. Kalau kita manusia paras-paras lutut begitu kan. Kalau yang lain ni ada yang panjang sampai hampir mencecah ke kaki mereka, dan ada yang struktur badan pun dia nampak sasar, contohnya macam gorila begitu. Dan antara kesemua ni, inilah kita dipanggil grade F sebab kita ni mempunyai persamaan yang hampir sama antara satu sama lain. Dan antara keempat-empat ni yang paling banyak persamaan DNA dengan manusia adalah chimpanzee. So chimpanzee ni sedikit pengetahuan lah, sedikit maklumat untuk semua. Chimpanzee ni cuma boleh ditemui di Afrika sajalah, dia tiada di Malaysia. Yang di Malaysia kita cuma ada gibbon dan orangutan saja. Dan chimpanzee dan gorila ni hanya boleh ditemui di benua. Boleh share lah dengan kawan-kawan ataupun ahli keluarga di rumah yang chimpanzee ni adalah grade F yang paling hampir menyerupai dengan kita lah manusia. Okay. Alright. So sekarang kita tengok lokasi dan spesies orang utan di dunia. Kalau saya bagi taklimat dekat sekolah, saya selalu tanya dengan budak-budak sekolah, di mana kita boleh jumpa orang utan. So budak-budak sekolah selalu jawablah, dekat dalam zoo lah, dekat spilok lah. So betul je lah jawapan orang. Itu orang bilang level jawapan budak sekolah lah. Tapi yang sebetulnya orang utan ni dia hanya boleh dijumpai di 2 kepulauan sahaja, iaitu Sumatra dan Borneo. So di Borneo, kalau kita tengok di Pulau Borneo ni, terdapat 3 negara yang terdapat 3 negara yang berada di Pulau Borneo lah. Yang pertama negara Malaysia, yang kedua Brunei, dan yang ketiga adalah Indonesia. So kalau Malaysia hanya ada Sabah dan Sarawak sajalah di Borneo. Dan kalau Brunei, negara Brunei itu sendirilah. Dan kalau Indonesia, dia hanya ada Kalimantan sahaja yang menduduki kepulauan Borneo itu. So, kalau di Pulau Borneo, spesies orang utan dia dikenali sebagai Pongo pygmaeus. Yang ini nama saintifik dia ya, Pongo pygmaeus. Dan kalau di Pulau Sumatera pula, spesies dia dikenali sebagai Pongo abeli. Dan satu lagi spesies yang berada di Pulau Sumatera ialah Pongo tapanulensis. So, Pongo tapanulensis ni orang utan baru yang baru didetect ataupun baru dikesanlah oleh para saintis, yang mana penemuannya telah dijumpai pada tahun 2017, dan nama tapanulensis ni sendiri diambil bersempena dengan nama kampung yang berada di Pulau Sumatera itulah, iaitu Kampung Tapanuli. So orang utan ni dibagi nama sempena nama kampung di mana tempat dia ditemui lah. Okay. So jelaslah di sini bahawa ada 3 spesies orang utan yang mana orang utan ni hanya boleh dijumpai di 2 kepulauan, iaitu Borneo dan Sumatera, dan 3 spesies orang utan, di mana Borneo ada 1 spesies, Sumatera ada 2 spesies. So itu basic, orang bilang basic pengetahuan lah mengenai orang utan. Dan manakala di Borneo pula, tadi saya cakap dekat Borneo ada spesies Pongo pygmaeus kan. Tapi dekat Borneo tu sendiri dia ada sub spesies lagi. Orang bilang spesies kecil lah yang spesies yang bernaung di atas spesies yang besar tu. So yang pertama ialah di Kalimantan Barat ataupun Sarawak, subspesies dia dikenali sebagai Pongo pygmaeus. Dan di Kalimantan Selatan dia dikenali sebagai Pongo pygmaeus umbi, dan di sebelah tempat kita pula ataupun Timur Sabah lah dikenali sebagai
Pongo pygmaeus morio. So apa yang membezakan spesies-spesies orang hutan ni ialah kalau kita boleh tengok dalam gambar raja ni jelaslah kelihatan dari segi warna bulu dia dan kepanjangan bulu dia pun sangat berbeza di situlah. Di mana kalau orang hutan di tempat kita di Sabah ni dia lebih gelap, and then kalau di bahagian turun ke bawah sikit ke Sarawak dia cerah sikit lah macam tu. Dan kalau untuk orang hutan di bahagian Kalimantan pula, dia punya bulu lagi lebat lah, dan dia punya struktur badan pun dia lagi tough, lagi sasa macam tu. So ini adalah taburan populasi orang hutan yang ada di Sabah, yang mana kalau keseluruhan negeri Sabah, kalau di keseluruhan negeri Sabah, kita ada lebih kurang 900 individu orang hutan, dan kalau di Kinabatangan sendiri, kita ada lebih kurang 800 individu orang hutan. Dan kalau di Sabah, kita boleh jumpa orang hutan di tempat-tempat yang ada tanda nombor ni. Dan tidak semua tempat ataupun daerah di negeri Sabah ni yang mempunyai orang hutan. Orang hutan ni dia hanya boleh dijumpai di negeri Sabah yang mana dia lebih kepada kawasan sebelah timur lah. Dan kalau sebelah barat tu dia memang tiada orang hutan di situ. Tak boleh next pula ni. Nampak? Sekejap saya first time guna Webex ni jadi. Oh, okay. So, yang circle merah tu situlah Kinabatangan, yang mana dia berada pada nombor 13. Dan ini adalah statistik anggaran jumlah orang hutan di Kinabatangan, yang mana kalau kita boleh tengok pada tahun awal 1990-an, orang hutan ni dia masih lagi banyak. Dan pada tahun 1960, jelas kelihatanlah jumlah orang hutan ni dia mengalami penurunan yang sangat drastik lah. Dan start tahun 1960 hinggalah sekarang jumlah orang hutan semakin menurun, dan sehinggalah pada tahun ini pun jumlah dia masih menurun, belum menaik. So ini adalah antara kerja yang NGO Hutan Sendiri buatlah, yang mana kami menjalankan kajian pengadaptasian orang hutan di hutan sekunder. Hutan sekunder di sini bermaksud hutan yang sudah diterokai lah, maksudnya yang bukan yang first forest lah, maksudnya bukan yang hutan dara lagi lah, yang sudah diterokai. So kami menjalankan kajian tingkah laku ni, yang mana dia yang mana kami mengambil dia punya sosial, budaya, pergerakan, jenis pemakanan orang hutan, DNA dia dan lain-lain lah, dia punya jangka hayat dan keupayaan. So ini berbalik kepada soalan saya tadilah, haiwan arboreal ni bermaksud haiwan ataupun hidupan liar yang boleh berjalan di atas tanah dan jarang sekali turun boleh berjalan di atas tanah. Maksudnya jaranglah turun ke tanah, dan kebanyakan masa dia di atas pokok. So orang hutan ni dia haiwan spesies arboreal lah. Dia banyak menghabiskan masa di atas pokok tapi jarang sekali turun ke tanah, dan dia menggunakan kedua-dua tangan dan kaki dia untuk bergerak dari satu pokok ke pokok yang lain. So kalau macam kita manusia, kita berjalan hanya menggunakan kaki kan. So kalau orang hutan ni dia berjalan, dia gunakan tangan dan juga kakinya.
So, bagaimana pula dengan diet makanan orangutan? Apa yang orangutan makan? So, orangutan ni dia makan lebih daripada 300 jenis spesies tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan juga serangga lah. So, ini adalah berdasarkan kami punya kajian lah selama 23 tahun di mana kami mendapati orangutan ni makan lebih daripada 300 jenis spesies tumbuh-tumbuhan. So, kalau macam kamu boleh tengok dalam gambar ni, orangutan ni pun dia makan kulit kayu, kulit kayu yang mana kulit kayu ni dorang buat macam cinggam dan cinggam ni berfungsi untuk membersihkan gigi mereka lah. So, orangutan ni dia haiwan yang sangat bijak lah. Dia macam kita juga pandai membersihkan gigi tapi bukan bagaimana pula dengan umur kategori orangutan liar. So kalau untuk bayi, orangutan ni dia start dari umur dari 4 hingga 7 tahun dia diklasifikasikan sebagai kanak-kanak dan dari 8 hingga 15 tahun sebagai remaja dan 16 tahun hingga ke atas dia dewasa lah. Dan selalunya kalau orangutan yang sudah berumur 60 tahun ke atas, mereka jaranglah dapat meneruskan kehidupan mereka sebab diorang punya jangka hayat ni, umur diorang pun lebih kurang macam kita lah manusia. Kalau macam kita manusia, kebanyakan yang meninggal dalam umur 60 tahun ke atas lah. Jarang sekali yang orang bilang lebih daripada 80 tahun ke atas. Tapi ada juga. So kalau yang ada tu kira nasib mereka lah. Ketentuan orang lah macam tu. So, tahukah anda orangutan mempunyai persamaan DNA sehingga 98% dengan manusia. So, ini bermakna kita manusia mempunyai banyak persamaan dengan orangutan ni. So, salah satunya ialah orangutan ni mempunyai 32 jumlah gigi yang tetap sama dengan kita lah. So, selain daripada itu, persamaan yang lain ialah orangutan ni pun dia sama je lah macam manusia. Kalau kita manusia boleh terkena penyakit contoh selesma, demam, jangkitan paru-paru, orangutan pun sama jugalah macam tu. Dan orangutan ni merupakan haiwan yang sangat bijak, macam saya mention sebelum tadi lah, yang mana kalau waktu hujan mereka pun pandai melindungi diri mereka lah, di mana diorang akan cari daun ataupun daun daripada pokok yang besar untuk mereka jadikan sebagai payung supaya diri mereka tidak basah lah kena hujan macam tu. So, itulah salah satu tanda kebijaksanaan orangutan. Okey. Okey, saya sambunglah tadi. So, orangutan ni dia mempunyai kekuatan 3 kali ganda lebih kuat lah berbanding manusia. So, untuk orangutan jantan, berat orangutan jantan adalah sekitar 60 hingga 130 kilogram dan kadang-kadang mampu mencecah sehingga 188 kilogram. So, sangat berat lah. Kalau kita manusia ni mungkin dalam kategori obesiti sudahlah. Tapi kalau orangutan tidak kategori obesiti lah. Itu normal lah untuk orangutan jantan. Macam saya mention tadi, mereka ni hidupan liar yang sangat kuat lah. Sebab itu mereka mempunyai berat badan yang sangat berat. Dan selalunya bagaimana kita mahu membezakan antara orangutan jantan dan orang betina adalah selalunya kalau orangutan jantan ni, kalau yang sudah meningkat dewasa,
mereka akan mempunyai kantung pipi lah seperti dalam gambar ni. So, tapi tidak semualah orang utan dewasa ni mempunyai kantung pipi. So, yang ada kantung pipi ni dia dikira satu benefit lah, satu bonus untuk mereka. So, selain daripada itu, bagi orang utan jantan yang ada kantung pipi ni pun, mereka dikenali sebagai orang utan yang handsome lah di kalangan orang-orang utan betina. So, antara salah satu fungsi kantung pipi ni, yang perempuan ada yang senyum-senyum sudah. So, antara salah satu fungsi kantung pipi ni adalah untuk mereka membuat tanda vokal, membuat bunyi vokal lah sebagai tanda dominasi untuk mereka menakluki sesuatu kawasan di hutan. So, kalau orang hutan jantan yang ada kantung pipi ni, kalau mereka buat bunyi vokal mereka adalah lebih kuat lah, dan selalunya orang hutan jantan yang lain tidak akan beranilah untuk masuk ke area tempat yang mereka takluki itu. Dan selalunya melalui daripada kajian kami, orang hutan jantan ni dia akan menakluki sesuatu kawasan di hutan ni dengan keluasan 6. Okey, so tadi orang hutan jantan, so sekarang kita pergi ke orang hutan betina pula. So selalunya orang hutan betina ni kami akan cakaplah bagaimana rupa begitulah bayangnya, sebab orang hutan betina ni dia mempunyai satu hubungan yang sangat rapat lah dengan ibunya. Macam gitu je lah dengan kita manusia. Kita mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan ibu kita. So, ibu orang utan ni dia akan bersama dengan anak dia sehingga 7 hingga 8 tahun lah. So, dalam tempoh 7 hingga 8 tahun ni, ibu orang utan dia akan ajar anak dia untuk bagaimana mencari makan, bagaimana untuk orang bilang life survival dia lah. Dia akan train anak dia macam tu. So, dan bagi untuk orang betina, orang hutan betina, dia boleh melahirkan anak dalam sepanjang hidup dia tu, dia boleh melahirkan anak di antara 3 hingga 6 orang anak sahajalah. Dan ini merupakan salah satu faktor jugalah di mana orang hutan ni mengalami ancaman keputusan, sebab orang hutan ni tidak sama macam kita, di mana kalau kita manusia yang betina sudah dewasa boleh melahirkan anak sehingga 14 orang. Tapi kalau orang hutan ni yang betina dia hanya boleh melahirkan paling banyak pun dalam 6 atau 7 orang begitu saja. Dan kalau dari segi ciri-ciri pula, orang hutan betina ni dia lebih kurus lah berbanding yang jantan, di mana berat mereka di antara 30 hingga 50 kilogram, dan ketinggian mereka ialah di antara 115 cm. Lengan mereka adalah bersamaan dengan 1 meter lah, bersamaan dengan setengah depa. So sangat panjang lah diorang punya lengan tu. Dan macam saya cakap tadi, orang hutan ni mempunyai persamaan DNA sehingga 98% dengan manusia. So bermakna kita mempunyai banyak persamaan dengan orang hutan ni lah. Antaranya kalau kita manusia perempuan yang sudah dewasa ni boleh datang haid, begitu juga orang hutan yang betina, mereka pun dalam sebulan tu mereka akan mengalami kitaran haid lah. Tapi untuk orang hutan betina, mereka tidak akan pakai tuala wanita lah ataupun pad macam kita manusia lah, sebab kita ada akal. Orang hutan ni mereka hidupan liarkan, so mereka tidak ada akal lah seperti yang macam manusia. Dan untuk mereka, habitat mereka jauh berbeza lah dengan jantan tadi. Kalau jantan tadi di antara 6 km per square, dan betina pula hanya di antara 1 km per square. So,
sekarang kita tengok kepada anak orang hutan pula. So biasanya berat anak orang hutan ni di antara 1.5 kilogram sehingga 2.5 kilogram lah. Macam kita manusia jugalah, kalau kita baru lahir gitu, kadang-kadang berat kita 1.5, 2.5. Kalau yang besar sikit, dia boleh capai sampai 3 kilogram ke atas lah. Dan untuk anak orang hutan pula, mereka juga akan menyusul dengan ibu mereka lah. Sama macam kita manusia, dari start lahir sampailah umur 5 atau 6 tahun. Dan kebiasaannya apabila mereka sudah mencapai umur 7 tahun ke atas, kebiasaannya anak-anak orang hutan ni sudah pandai berdikari lah. Maksudnya sudah boleh keluar daripada penjagaan ibu mereka lah. Tapi itu pun masih dalam pemerhatian ibu mereka lah. Kalau ibu mereka perhatikan anakku ni sudah boleh survive ni, pandai sudah, dia lepaskan lah. Tapi kalau still anak dia ibu dia masih tidak percaya, maknanya dia tidak akan lepaskan lah anaknya. Dia masih lagi bersama-sama berdua begitu. Okay, so habitat ataupun tempat tinggal orang hutan. Orang hutan ni dia adalah hidupan liar yang bersarang. So setiap malam dia akan tidur di sarang, dan sarang ni mereka akan buat sarang setiap hari. Maksudnya mereka tidak akan tidur di sarang yang sama, dan setiap hari mereka akan bina ataupun buat sarang yang barulah untuk mereka tidur pada waktu malam. So waktu siang mereka beraktiviti, dan waktu malam diorang istirahatlah di sarang mereka. Dan orang hutan ni dia memang sangat bijak sebab mereka tahu mana satu dahan dan daun yang kuat dan mempunyai struktur yang kukuh lah untuk dijadikan diorang punya sebagai tempat mereka beristirahat. Sebab kalau kita tengok berat mereka sejak, kalau yang jantan boleh capai sehingga 180, bermakna mereka perlukan satu dahan, beberapa banyak dahan lah untuk yang kuat untuk diorang tinggal di dalam tu. So mereka ni pandailah bijaksana. Mereka pandai pilih, mereka pandai select mana satu dahan yang kuat untuk mereka dapat tidur dengan selesa dan selamat. Alright. So tadi kita sudah tengok ciri-ciri orang hutan, dan sekarang kita tengok apalah peranan orang hutan ni. So salah satu peranan orang hutan ni, kalau dalam ekologi kita, mereka membantu menyebarkan biji benih dan mengurangkan kerosakan pokok untuk keseimbangan ekosistem. So kenapa saya cakap orang hutan ni membantu menyebarkan biji benih? Ini adalah melalui contohnya kalau orang hutan makan buah, dan secara tidak langsung biji buah tu mereka tidak akan makan, mereka akan buang macam tu saja, campak macam tu saja, dan biji tu akan tumbuhlah menjadi pokok yang baru. Dan bukan itu saja, melalui najis orang hutan sendiri pun boleh jadi satu biji benih yang barulah. So cuba kamu imagine kalau orang hutan tu dia buang air besar di kebanyakan kawasan di hutan, dan di kawasan-kawasan itu secara semula jadi boleh tumbuh biji benih yang baru. Begitulah. So antara peranan lain orang hutan, kalau kita tengok dari segi ekonomi negara kita juga, dia menyumbang dalam sektor pelancongan. Sebab di negara lain tidak ada orang hutan, dia hanya ada di Malaysia sahaja. Itu pun hanya di Sabah dan Sarawak sahajalah. So kalau orang Semenanjung boleh datang ke Sabah atau ke Sarawak lah kalau mau tengok orang hutan. So sekarang kita tengok status IUCN bagi orang hutan Borneo. So pada yang tidak tahu apa itu IUCN, so IUCN ni ialah satu pertubuhan antarabangsa yang mana fungsi mereka ni adalah mengeluarkan status semua spesies hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. So melalui IUCN ni mereka mengklasifikasikan
orangutan Borneo sebagai critically endangered. Maksudnya terancam secara kritikal lah. Dan kalau kita tengok situ, kalau kita tidak mengambil apa-apa langkah, tidak mustahil dia akan bergerak ke satu level lagi iaitu extinct in the wild dan seterusnya pupus, extinct. Alright? So kita tengok apalah ancaman-ancaman yang dialami oleh orangutan ni. So antaranya ialah penerokaan hutan, pembalakan, pembakaran terbuka dan pemerdagangan hidupan liar lah. So untuk yang pemerdagangan orangutan ni, di negara kita, di Sabah dan Sarawak, kita bersyukurlah tidak pernah ada kes lagi di mana orangutan dijadikan sebagai pemerdagangan haram hidupan liar, yang mana ini ni hanya berlaku di kawasan itulah, di negara Indonesia saja. Dan kalau di negara kita, ancaman yang lebih dihadapi ialah kehilangan habitat. Macam saya cakap tadilah, kehilangan habitat sebab hutan tempat tinggal mereka tu sudah tidak macam dulu, di mana hutan sekarang dia mengalami fragmentasi ataupun fragmentation lah. Hutan tu dia terpisah antara satu sama lain. So kenapa saya cakap hutan ni terpisah antara satu sama lain membagi ancaman kepada orangutan, sebabnya orangutan ni ialah of course satu, tempat tinggal mereka akan jadi lebih kecil, and then yang kedua sumber makanan mereka pun akan lebih terhad, and then yang ketiga mereka punya pembiakan dan pergerakan mereka terhad. Maksudnya untuk orangutan dari satu kawasan ke satu kawasan hutan yang lain pun pergerakan mereka sangat terhad lah, dan sukar untuk mereka membiak dengan lebih besar macam tu. So itu adalah antara ancaman kepupusan yang dialami oleh orangutan kita lah, terutamanya di Sabah. So sedikit maklumat lah untuk semua. Kalau di Sabah, under Jabatan Hidupan Liar, orangutan ni jadi merupakan haiwan yang dilindungi sepenuhnya dalam Jadual 1 Enactment Hidupan Liar 1997, di mana maksudnya semua ke-13 haiwan yang berada dalam Jadual 1 ni, apabila seseorang itu didapati memiliki hasil ataupun memburu, dia akan dikenakan denda yang inilah tidak kurang daripada 50,000 dan tidak melebihi 250,000, dan penjara juga akan dikenakan tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali lah jika disabit kesalahan. So selain daripada orangutan, antara haiwan yang dilindungi dalam Jadual 1 ni adalah contoh dalam gambar ni lah, ada 3 spesies penyu, tenggiling, beruang madu, pygmy elephant, tembadau, harimau dahan, monyet pangkatan, buaya tembaga, dan yang ni rhino ni kita sudah tidak ada lah. So kalau kita tengok dalam gambar raja ni, kalau gambar yang satu, orangutan ni dia mati dibunuh, dan yang gambar yang kedua adalah peristiwa 2 tahun yang lalu, di mana pada sumber kita iaitu Iman, namanya Iman, kalau ada yang masih ingat lah, sudah pupus lah. So saya ingin bertanya lah kepada semua yang hadir pada sesi perkongsian pagi ini, siapakah penyebabnya semua ini? Ada yang mau jawab? Manusia. Manusia lah. Okay, so semua tahulah, maksudnya semua fahamlah di mana kepupusan haiwan ataupun hidupan liar ni adalah disebabkan bukan di antara mereka sendiri, yang disebabkan oleh kita sendirilah, manusia. So apa yang ingin saya katakan di sini, nasib hidupan liar sama ada di negara kita ataupun di negara luar
terletak pada tangan kita sendirilah, sebab kita saja antara manusia ni yang boleh berkomunikasi antara kita. Kalau kehidupan liar, ya mereka boleh berkomunikasi tapi mereka tidak ada akal. Tidak macam kita manusia. Kita maksudnya kita ni yang ada akal, ada fikiran sesama kita. So kitalah yang menentukan nasib hidupan liar kita, nasib khazanah yang kita ada. So kalau adik-adik bertanya apa yang kamu simple saja, kamu seharusnya mengamati, memahami, menghormati, menjiwai dan mengamalkan prinsip 5 rukun negara. So mungkin ada yang sudah lupa, saya ulang sekali lagi lah. 5 rukun pertama, yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. So di sini biarpun kita berlainan kepercayaan, namun saya percaya tiada agama ataupun tiada agama, tiada ajaran, tiada agama yang mengajar pengikutnya untuk untuk membuat perkara yang tidak baik. Betul atau tidak? Ya, so kalau kita sendiri kalau kita sendiri mengamati kepercayaan kepada Tuhan tu, sudah tentunya kita tidak akan berbuat perkara yang buruk sama ada untuk diri kita ataupun alam sekitar kita. Dan yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kalau kita cinta atau kita setia kepada negara kita, kita perlulah mematuhi undang-undang kita yang ada di negara kita. Kita tidak seharusnya membawa sampah merata-rata, kita tidak seharusnya membunuh, begitulah. Dan yang ketiga, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. So, di sini saya menyerulah kepada anda semua, kita sama-sama kita menjiwai dan mengamalkan prinsip 5 rukun negara ni. Sebab kalau semua rakyat dekat Malaysia ni masing-masing menjiwai dan mengamalkan prinsip 5 rukun negara ni, saya percaya jenayah akan berkuranglah di negara kita. So dari saya itu sahaja, dan mesej yang terakhir ialah bersama kita melindungi khazanah alam sejadi, sebab khazanah alam sejadi ni bukannya milik saya seorang, bukan milik organisasi hutan, tapi milik kita semua. So kitalah yang bertanggungjawab kepada kita punya alam sekitar. Itu saja dari saya. Kalau ada soalan, saya tidak tahu bila sesi Q&A, tapi kalau ada soalan jangan malu-malu untuk bertanya, boleh direct tanya dekat mikrofon ataupun dalam ruangan chat box lah. Terima kasih. Terima kasih Puan Amalina. Belum selesai ya sesi kita bersama Puan Amalina. Sebelum kita teruskan kepada sesi Q&A bersama penceramah kita teruskan. Kita beralih kepada sesi Q&A. Saya yakin para peserta mesti ada pelbagai soalan yang anda semua nak tanya. Betul? Kalau ada nak tanya soalan, dialu-alukan untuk type soalan anda di ruangan chat box ataupun boleh je buka mic and tanya soalan directly kepada penceramah kita. Jangan malu-malu lah ya. Saya yakin Puan Amalina pun teruja nak jawab soalan daripada anda semua. Saya nak tanya, boleh dengar ke? Boleh. Okey. Saya nak tanya pada umur berapa ya biasanya yang betina ada haid? Dan biasanya macam bila orangutan betina kedatangan haid kan, macam mana mereka uruskan darah tu ya, sebab darah tu mesti akan berbau kan, dan ada kemungkinan untuk predator bau, higher chance. So untuk survival dia, macam mana dia pastikan darah tu tidak dibau lah, kira macam keselamatan diri dia lah.
Hello, boleh dengarkah? Boleh. Okay, thank you Hafsah. So, soalan yang baik ya tadi, yang ada dua soalan kan tadi. Yang first dia tanya pada umur berapa orang hutan betina cepat datang haid, betulkah? Kah saya salah pemahaman? Betul-betul. Yang pertama tu tanya umur berapa, Ustaz? Okey, kalau dari start umur ni, selalunya apabila mereka sudah meningkat dewasa lah, macam kita juga. Kalau kita sudah capai tahap matang, kita akan datang haid. So macam tu juga dengan orang hutan. Tapi saya kurang pasti berkenaan dia punya spesifik umur. Kalau boleh nanti yang bertanya tadi mungkin boleh tinggalkan nombor telefon dekat ruangan chat sebab saya perlu tanya dengan unit kajian orang hutan dululah. Dan untuk soalan yang kedua, bagaimana mereka mengurus mereka punya darah haid. So orang hutan ni macam saya cakap tadi, dia tidak seperti kita lah yang perempuan. Kalau kita perempuan, kita pandai mengurus darah haid kita dengan bersih lah, maksudnya dengan bagus. Dengan cara kita buang pad kita ke tempat yang sepatutnya. And then kalau orang hutan pula, mereka tidak dikurniakan akal fikiran yang sama dengan kita perempuan. So kalau untuk mereka hanya membiarkan mereka punya darah tu jatuh macam gitu sajalah. Terima kasih Puan Amalina untuk jawapan yang sungguh baik itu. Ada soalan dekat chat box daripada Maisara. Ya, dekat Zoo Semenanjung ada lagi ke orang hutan? Saya kurang pasti kalau zoo dekat Semenanjung sebab saya belum pernah pergi mana-mana zoo dekat Semenanjung. Dan saya pun kurang pastilah kalau ada orang hutan ditempatkan di zoo di sana. Mungkin sesiapa yang tinggal di Semenanjung mungkin boleh datang ke zoo sendirilah untuk tengok kalau masih ada orang hutan di sana ataupun tidak. Kalau tiada, boleh datang ke tempat kami. Ada lagi ke daripada adik-adik rakan-rakan yang nak tanya soalan kepada penceramah kita? Assalamualaikum, saya Farid. Saya nak tanya sikit lah berkenaan tadi kan ada tunjukkan pasal kepupusan ni Badak Sumbu Sumatera kan. Kira saya nak tahulah sebagai orang hutan sendiri, sebagai mungkin NGO lain, sebagai orang yang terlibat secara langsung dengan hidupan liar ni kan, macam mana reaksi NGO tu bila kita dapat tahu bahawa satu hidupan liar tu diklasifikasikan sebagai pupus. So frustration tu boleh terangkan sikit. Kamu bertanya mengenai pendapat saya. Okey, kalau pandangan dari saya sendirilah sebagai orang yang berjuang dalam bidang konservasi, terutamanya penyelidikan hidupan liar, sudah semestinya lah kehilangan apakah lagi keputusan sesuatu spesies spesies hidupan liar sangat beratlah untuk kita, apakah lagi kepada orang yang sendiri bekerja dalam bidang-bidang kajian dan konservasi lah. Sebab satu dia kehilangan yang sangat berat lah, dan yang kedua sangat sedih lah sebab generasi akan datang tidak dapat lagi melihat hidupan liar tu secara direct lah, secara physically, dan mereka hanya boleh lihat sama ada dalam buku ataupun dalam gambar, dan hanya boleh mendengar daripada cerita-cerita orang-orang yang tua daripada mereka lah yang sempat melihat hidupan liar itu sendirilah.
Terima kasih di saudara Farid untuk soalan tadi dan terima kasih Puan Amalina untuk jawapan yang menarik itu. Ini soalan last daripada saudari Nur Hafsah. Sebenarnya mana lagi bagus? Orang hutan yang dibiarkan hidup bebas di kinabatangan atau yang hidup dalam zoo? Okey, satu soalan yang sangat baik. Terima kasih adik Nur Hafsah. So, kalau kita tengok orang hutan yang liar, maksudnya yang tinggal bebaslah di hutan. Masing-masing ada pro dan cons lah. Kalau yang hidupan liar yang tinggal liar di hutan, mereka bebaslah untuk bergerak ke sana ke sini. Dan kalau yang kebanyakannya yang tinggal dalam zoo pun mereka pun ada benefit mereka sendirilah. Contohnya kalau dalam zoo selalunya mereka akan kena rehabilitate lah. Maksud dia mereka kena awasilah kalau mereka ada contohnya ada sakit, mereka boleh kena rawat oleh veteriner yang ada di zoo tersebut. Dan kalau di hutan kita tidak dapat detect lah which one wildlife yang ada sakit. So masing-masing ada pro dan cons. Dan kalau dalam zoo pun dia punya, kalau kita tengok dari sisi orang bilang kelemahan dia, kalau dari pengurusan zoo sendiri situ, kalau pengurusan dia tidak berapa baik, itu sudah semestinya lah akan memberi impact kepada bukan saja kepada orang hutan dan hidupan yang lain lah. So itu itulah yang macam saya cakap tadi, masing-masing ada pro dan cons. Thank you. Terima kasih Puan Amalina. Rasanya ada soalan lagi kan? Semua excited nak tanya soalan. Ada sesiapa lagi? Ada soalan tu Arish dekat chat box. Okey, sekejap saya tengok dulu Okey, ini soalan daripada Jessima Alia. Orang utan betina didatangi haid. Jadi, adakah orang utan jantan juga melalui puberti? Boleh saya tanya apa tu maksud puberty? Maksudnya diorang juga matang ke macam mana? Betul ke soalan saya? Ataupun boleh ke explain Jessima kepada penceramah kita? Kira macam menjadi matang lah. Kira macam kalau yang betina kan menjadi matang dengan cara dia haid. Jadi kalau jantan dia menjadi matang dengan cara macam mana? Oh, okey. So kalau betina dia matang melalui dengan cara dia haid, dan kalau yang jantan dia matang secara semula jadilah. Dia maksud dia tiada elemen atau tiada satu sign, tiada tanda yang menandakan dia sudah matang lah. Maksudnya kalau dia matang, dia pandailah cari, dia sendiri akan ada keinginan untuk mencari pasangan. Itu dia maknanya dia sudah matang lah. Maksud saya tiada satu tanda yang kita boleh tengok direct lah. Tidak macam kalau yang betina kita tahu yang sudah haid of course sudah dewasa, dan kalau jantan ni dia banyak aspek lah dia boleh dilihat. Tentu. Terima kasih Puan Amalina. Sangat menarik ya perkongsian oleh Puan Amalina sebentar tadi.